Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 10 April 2021 bersama saya, Lia Amira Anarigos. Berita utama, Kerajaan Sarawak akan melihat hasil daripada rundingan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 untuk memutuskan penggunaan istilah wilayah ke atas negeri ini. Menurut Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, rundingan itu kini masih dijalankan. Tapi whether we are going to use that or not is depending on the outcome of our negotiation now. The current negotiation on MA63. Ia adalah cadangan daripada Perdana Menteri. Orang nak madah you wilayah, you terima aja. Tapi the actual tarif, let the expert, legal expert will determine the actual term. Kita lagi masih berbincang di bawah MA63, okey? Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Stadium Mini Balai Ringin di Balai Ringin pada Sabtu. Terdahulu dalam ucapan perasmian, Ketua Menteri berkata kerajaan negeri akan mempertimbang dan mengkaji perancangan untuk membangunkan Pekan Balai Ringin. Ujarnya perancangan holistik diperlukan sebelum mengambil langkah seterusnya. Kita akan melihat, membuat pertimbangan dan kita letakkan kedai ni planningnya, yang pun tempat locationnya dan juga penghubungan bandar ini dengan kawasan-kawasan yang lain. Jadi saya akan minta Land and Survey untuk membuat perancangan dan butiran yang datang daripada YB Datuk Snowden. Beliau juga berkata sebelum perancangan itu direalisasikan, Kerajaan Sarawak akan memastikan seluruh kawasan Balai Ringin dilengkapi kemudahan bekalan air menjelang tahun 2024. Sementara itu, ujar Ketua Menteri lagi, Kerajaan Negeri meluluskan peruntukan tambahan sebanyak RM5 juta untuk pelaksanaan Stadium Mini Balai Ringin. Menyifatkan Stadium Mini itu sebagai mercu tanda baharu Balai Ringin, jelas beliau peruntukan tersebut sebagai tambahan kepada peruntukan sebanyak RM10 juta sebelum ini. Tapi hari itu saya telah diberitahu 10 juta ya cukup. Memula cukup. Semua kemudahan dapat kita beri, tetapi masalah muka bumi yang berkenaan banyak lagi kos dalam kita membinakan sukan ini. Kenanya berbukit bukau, ada juga tanahnya di bawahnya banyak air. Jadi itu kosnya bertambah. Akhirnya di-estimate tambahannya 5 juta. Berartinya 10 campur 5. Kena anak kita di situ, kita luluslah tambahan 5 juta. Laporan seterusnya mengenai operasi makmal PCR di Hospital Miri yang dijangka beroperasi dalam tempoh seminggu lagi. Menurut Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin, makmal PCR itu kelak mampu memproses sehingga 800 sampel kes sehari. Ujar beliau pihaknya sentiasa membantu Jabatan Kesihatan Miri dan Hospital Miri untuk meningkatkan kemudahan perubatan agar penularan COVID-19 dapat ditangani bersama. Jadi apa-apa yang kita boleh bantu, kita akan bantu. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Alam bahagian Miri, kita juga akan bantu di mana-mana yang boleh. Kalau memerlukan bantuan daripada komuniti dan masyarakat, saya akan cuba meminta mereka bantu bersama. Beliau berkata demikian selepas mengetuai rombongan lawatan JPBB Miri ke bangunan makmal PCR di Hospital Miri pada Jumaat. Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak memberitahu pengoperasian bangunan makmal baharu itu juga akan dapat mengatasi tunggakan dan kelewatan mengeluarkan keputusan ujian calitan yang dilakukan di seluruh daerah Miri. Sebelum itu, pada 11 pagi, Datuk Lee telah melawat tapak pembinaan bangunan klinik kesihatan jenis 2 di Jalan Padang Kerbau, Miri. Berita seterusnya, Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS merangkap adun Semob Abdullah Saidul menyampaikan sumbangan dan peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM64,000 di daerah Meradong dalam lawatan kerjanya pada Jumaat.
Sumbangan berupa peralatan dan beg sekolah daripada Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia (PEKMA) diserahkan kepada penerima mewakili 5 buah sekolah iaitu SK Selidap, SK Sungai Sian, SJKC Mingxing, SK Tanjung Bundong dan SK Abang Amin Bintangor. Manakala peruntukan MRP disalurkan kepada masjid, surau, kelab dan persatuan seperti tertera bagi tujuan aktiviti bulan Ramadan dan aktiviti tahunan untuk daerah di bawah pentadbiran Dun Semop itu. Terdahulu, beliau berkesempatan meninjau ke beberapa projek transformasi luar bandar RTP yang memakan kos sebanyak RM1,460,000. Berikut pula merupakan senarai projek RTP tahun 2021 Adun Semop bagi daerah Meradong. Manakala di Lundu, seramai 396 ketua isi rumah KIR dari 24 buah kampung di kawasan Dun Tanjung Datu menerima bantuan banjir. Adun Tanjung Datu, Datuk Amar Jamilah Anu mewakili Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah menyampaikan bantuan tersebut di Dewan Mahligai Gading, Lundu. Katanya jumlah keseluruhan bantuan tersebut adalah RM64,400 yang telah diagihkan kepada ketua masyarakat zon masing-masing untuk diagihkan kepada para penerima. Selain itu, Datuk Amar Jamilah turut menyerahkan bantuan Back to School bernilai RM60,000 yang disumbangkan oleh Yayasan Bank Rakyat kepada sekolah-sekolah dalam kawasan Dun Tanjung Datu. Berikut pula di Kapit dengan perkhidmatan feri Nanga Tuli bakal memberi kemudahan kepada penduduk di kawasan Pelagus. Adunya Wilson Nyabong Ijang berkata projek terbahagi kepada pembinaan jeti feri yang menelan kos sebanyak RM27 juta. Tambahnya peruntukan sebanyak RM28.5 juta turut diluluskan kerajaan untuk pembinaan jalan menghubungkan jeti feri tersebut dan dijangka siap dalam tempoh lebih kurang setahun. Beliau berkata demikian semasa majlis pandu uji operasi feri di Nangatuli Kapit pada Jumaat. Ujar Wilson, siapnya projek itu nanti akan memudahkan pergerakan penduduk di kawasan Dun Pelagus. Sementara itu, penghulu Uga Esop berkata ketua kaum dan ketua masyarakat telah lama memohon projek tersebut sebelum ini. Laban kedulu erto siapa agak lebih hari kami tuai rumah ngau aku penghulu ke kekuasaan dapat nur to mih kamat nur aku. Peminta tu lama bukan setahun dua nyak mah kita dengar YB wasan yang pun yang tak kenyebut aku nalih hendak sengke app jakok lama-lama laban aku tu bakau dua nyala hari-hari nyari sekali tu nyata mau tak tu diberi perintah GPS pemenar dari YB wasan yang pun yang dibantu oleh YB wasan Jamit. Jadi, halo, di ketua kesedak Tan Sri ngau Datuk Tan Sri elek. Bagi tuan rumah Josh Ayom, beliau amat bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan yang telah meluluskan perkhidmatan feri tersebut. Jadi aku tok hari tok ngau orang ramai piri tu namanya pun piri tu mereka saya terima kasih ngagai perintah sudah mereka ngangal ke piri tu ngelayang agak menua kami Sungai Pelagus Batar Rajang Kanan dian. Ngau aku ngari kami semua ngempu piri tu tadi mereka saya terima kasih nyukung pati GPS tu dalam menua kapiat tu itu. Tuan Rumah Sekudan Abor turut mewakili penduduk merakamkan bahagaan kepada usaha kerajaan itu. Jadi pengawak serito ianya kami tentara nguji ke piri berjalai baik Batar Rajang tu hari kapiat lalu ngelayang ke Batang Rajang Makeba. Jadi aku ngari ke rakyat Batar Rajang Makeba lebih lagi Pelagus sudah sampai meriat. Beri saya terima kasih ya ngagai ke program keradu perintah pemazang keradu perintah Pekat Maya hari itu. Jadi rakyat berasai gagati laban setegal perintah tu tadi segendang perhatian rakyat. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.